Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita akan memulakan dengan pemanasan badan. Jom, ikut saya. Mari kita. Okey, kita nak mula macam mana tu? Kita nak memulakan dengan pemanasan badan. Kita akan tolakkan kepala ke atas. Tolak kepala ke atas. Okey, kita nak guna bahasa Korea ke bahasa Melayu? Bahasa Korea. Bahasa Korea. Okey, tak apa. Awak mulakan. Okey. Hana, do, set, net, daso, yusut, yugot, yudol, aho, yo. Macam susah saja. Abang Irfan tak pandai kira lah. Kalau abang kira bahasa Melayu boleh ke? Tak boleh? Kena bahasa Korea juga? Tak apa, Abang Irfan cuba. Okey. Lepas tu nak buat apa pula? Lepas tu kena tolak muka ke kanan. Ke kanan. Okey. Boleh? Wow. Hana, do, set, net, salah tu. Habis tu macam mana? Dia kena mula dari kanan, lepas tu baru kiri. Kanan, lepas tu kiri. Okeylah, kalau macam tu, apa kata kita panggil Sir dulu? Okey. Sir ada kat sini? Tadi. Kita cari dulu. Sir, mana Sir? Sir. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot badan beruniform. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Taekwondo. Okey, baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Ridwan ataupun Cikgu GTR. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sihat, Irfan? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Terima kasih kerana selalu bersama Irfan untuk kongsikan ilmu tentang Taekwondo. Okey, mungkin ada yang di rumah belum kenal dengan cikgu sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Irfan. Baik, bersama saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur atau dekat Didik TV dikenali dengan gelaran GTR. Baik, kita bersama dengan cikgu hari ini nak kongsikan pengetahuan tentang Taekwondo. Okey, untuk sesebuah sukan ataupun perlakuan cikgu, kita kena mulakan dengan aktiviti senaman badan. Betul tak cikgu? Betul. Jadi untuk Taekwondo ni ada tak aktiviti yang spesifik? Memang. Sebenarnya kalau nak diikutkan, untuk Taekwondo ni dia punya sesi pemanasan badan tu agak berbeza dengan sukan-sukan yang lain. Kerana kalau setengah sukan, mereka lebih pentingkan teknik regangan kalisteknik. Tetapi untuk Taekwondo tidak semestinya menggunakan kalisteknik. Bukan nak kata tak boleh guna kalisteknik, tapi kebiasaannya, amalan yang dilakukan tidak menggunakan kalisteknik 100%. Okey, tapi mungkin ada yang kurang faham cikgu. Kalisteknik itu apa? Maka cikgu boleh jelaskan dulu. Kalisteknik tu macam yang Irfan buat tadi tu, yang tolak atas, tolak bawah, tangan, kaki dia terus regang macam tu. Tapi untuk Taekwondo ni biasanya kita tak mulakan dengan macam tu kerana nama pun pemanasan badan. Jadi kita kena mencapai tahap panas tu dulu. Kena panas dulu. Kena panas dulu. Kalau tak boleh makan. Kalau tak panas tak boleh. Nanti sakit sebab gerakan kita semuanya pergi kepada memaksimumkan kemampuan otot. Sedikit agresif cikgu. Betul. Okey, jadi sebagai mukadimahnya, apa yang sesuai untuk kita mulakan untuk aktiviti pemanasan badan? Baik, biasanya ini amalan biasanya. Baik di Malaysia maupun di Korea ataupun di mana-mana, seluruh dunia lah. Kalau kita tengok dalam Taekwondo dia lebih mementingkan pergerakan badan secara keseluruhan. Kalau kita pergi kepada latihan otot, dia akan pergi kepada upper body, middle body dan lower body. Jadi apabila pemanasan badan kita buat semua. Biasanya kita akan mulakan dengan pergerakan ringan. Kita akan mulakan dengan berjalan. Kemudian kita buat berjalan dengan face yang lebih tinggi, dia akan berjalan lebih laju dan akhirnya dia akan teruskan dengan pergerakan berlari. Dia nak lari itu sejauh mana cikgu sebenarnya? Biasanya kalau dalam sesi latihan kita akan kebanyakan
sesi-sesi yang berlaku di sekolah, dia akan gunakan saiz gelanggang biasa. Biasanya dalam lingkungan 10 meter. 10 meter. 10 meter. Ataupun mungkin kat sekolah biasanya dia gunakan court badminton yang ada di sekolah, ataupun mungkin gunakan kawasan-kawasan foyer di sekolah. Jadi dalam kawasan tu anggaran 10 hingga 15 meter biasanya mereka akan buat larian secara ulang-alik daripada fasa perlahan sehingga ke fasa biasa. Bukan laju, Bukan laju. Belum lagi. Belum lagi. Jadi apabila kadar nadi latihan tu dah berada pada kadar yang kita nak, iaitu kadar nadi latihan tadi, barulah kita buat dia punya regangan. Tapi regangan dalam fasa ni juga biasanya kita tak gunakan kalisteknik. Okey cikgu, sebagai kata apa, contoh ni lah kan, cikgu boleh tunjukkan kalau kita nak buat regangan di bahagian tangan cikgu, apakah cara yang terbaik? Biasanya dekat tangan ni kita akan buat dalam proses bergerak tadi. Biasanya waktu berjalan kita akan bergerak. Mungkin kita akan mula depakan tangan dan kita akan pusing ke depan. Kita akan gerakkan tangan ke depan. Sambil berjalan? Sambil bergerak tadi. Sambil kita bergerak tadi kita akan gerak tangan ke depan. Kemudian sambil bergerak juga kita akan tarik. Sambil kita bergerak, kita tak duduk diam dan statik, tiba-tiba terus buat. Kerana pergerakan yang agresif ni akan kita buat selepas itu dalam keadaan otot ni rehat dan kita tarik dia. Ini akan bagi kecederaan. Kadang-kadang waktu kita awal buat kita rasa macam sakit, kita ingat kita stretch. Rupa-rupanya kita bagi tekanan pada otot. Nanti bila kita buat gerakan lain, mungkin masa akan koyak, akan cedera. Jadi kita nak elakkan benda tu. Itu sebab dalam proses kita bergerak, kita akan gerakkan tangan, kita akan stretch, tarik tangan, dan kita akan tarik, kita akan genggam lepas, tukar. Dan biasanya dia akan pergi kepada latihan motor, iaitu contoh bergerak tadi. Kita buat satu ke depan. Betul. Tapi ada juga daripada depan kita akan pusing ke belakang, serentak. Satu depan, satu ke belakang. Macam susah cikgu. Satu depan, satu pusing ke depan, satu pusing ke belakang. Jadi kita pusing. Dia akan arah pada tangan. Jadi ini memang maksudnya itu sebab kita kata tadi dia punya proses itu akan memakan seluruh badan, bukan sekadar otot pada badan. Dengan otak sekali kita stretching kan. Berfungsi. Jadi benda ni hanya rangsangan kepada otak untuk nanti kita nak buat masa tindak balas dan sebagainya dalam sesi latihan. Yalah, sebab dalam aktiviti taekwondo ni cikgu, kita kena sentiasa dalam keadaan yang bersedia. Betul. Sebab kita akan ada lawan yang akan datang dari mana-mana arah saja. Kalau kita tak bersedia, kita tak cukup kita punya regangan kita. Betul. Tak akan menjadi. Betul. Baik, itu di bahagian tangan. Kalau bahagian kaki cikgu? Kalau bahagian kaki juga sama. Biasanya kita akan pergikan fokus untuk stretchkan kaki kita semaksimum mungkin. Yalah, kita bukan nak macam sukan bola sepak kita hanya tenang bawah. Betul. Itu pun bola sepak juga regangan kaki dia angkat sampai atas. Apatah lagi kita memang nak sasarkan setinggi mungkin. Sebenarnya Irfan, kaki kita ni akan pergi sejauh mana tangan kita ni sampai. Kalau atas ni dia kalau boleh pergi atas atas ni, yes, kaki kita maksimum akan sampai sama dengan tangan ni. Pernah sampai kat situ. Jadi dalam proses pemanasan badan, kita akan buat ansur maju kepada pergerakan kaki ni boleh sampai ke situ dalam pergerakan. Dalam pergerakan. Kalau kalisteknik, kita akan biasanya, ni pun amalan biasa, tapi selepas kita warm up baru kita buat ni. Perhati akan split kaki dia. Dia akan duduk, dia akan buka kaki dia. Buka full split. Sama ada ke depan ataupun tepi, dia akan buka full split kaki dia. Ini dalam keadaan statik. Tapi biasanya untuk sampai ke sini kita akan buat dalam keadaan dia bergerak. So dalam keadaan bergerak biasanya dia akan kita akan partnerkan dengan kawan yang lain. Dia akan pegang bahu ataupun kalau mungkin ada kerusi ataupun mungkin ada setengah pusat latihan dia ada palang besi dekat tepi. Berpower kat situ. Jadi dia akan pegang. So dia akan angkat ni kaki ni dia akan yun. Angkat atas, angkat. Satu motion ke depan. So dia sebenarnya ada banyak motion yang dia akan buat. Ada yang ke atas, ada yang ke belakang kan cikgu? Ya, ada ke belakang, ada ke atas, ada gerakan dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, semua dia luar ke dalam, dalam ke luar. Ya. Baik. Kita pun dah tahu sebenarnya ada pelbagai jenis regangan yang patut kita buat untuk aktiviti taekwondo ni, daripada tangan, kaki dan sebagainya. Jadi, untuk itu kita akan bawakan dua orang murid yang cukup istimewa bersama kita hari ini, iaitu kita ada Rushdan dan juga siapa lagi? Amran. Silakan. Yang ini Rushdan, yang ini Amran. Kita dah panggil masuk cikgu. Kita nak buat apa sekarang? Baik, kita mulakan dengan pergerakan tadi. Pertama saya nak tunjukkan untuk split kaki. Split kaki. Tapi itu dalam keadaan statik. Jadi kita akan buat kemudian kita bagi dia warm up biasa dulu. Biasanya kita akan buat secara berpasangan macam ni. Partner dua orang. Kaki kanan. Kaki kanan mana? Kaki kanan belah sini. Biasanya ni antara
yang paling selalu dilakukan. Okey, mudah. Okey. Okey, so bila berdiri macam ni dia akan dapat, so dia boleh buat dua-dua orang. Okey, angkat kaki, ayun ke depan dan tarik ke belakang. Go up, kaki kanan, go. Terus depan belakang, go. Angkat dua-dua buat. Okey. Dia akan buat motion dia yang macam ni. Baik. So dia akan angkat tinggi, angkat, cuba buat teruskan. Lagi tinggi. Dia akan buat makin tinggi. Sampai kepala tu. Yes, makin tinggi. Okey. Makin tinggi. Okey, stop. Okey, ni dalam keadaan motion lurus. Okey. Depan. Okey, sekarang buat dari dalam ke luar. Angkat keluar. Go. Dalam ke luar. Go. Dua-dua. Okey. Ini biasa. Okey. Kemudian, ni dia akan buat yang lain sikit. Yang lain sikit. Dia akan tukar. Okey, lepas tangan. Lepas tu. Dia genggam betul-betul. Dia genggam betul. Okey. Pegang dekat tali pinggang dia. Pegang tali pinggang dia. Okey, buat side kick ke tepi. Ya, angkat dulu kaki. Pegang bawah. Okey, dia akan tendang. Irfan, jaga Irfan. Saya. Dia naik ke atas Okey, tadi. lepas. Side kick terus tepi. Faham? Lepas atas. Ya, abang ke sini sikit. Okey, go. Lagi. Okey. Ini baru tepi. Kemudian ke belakang. Sama, dia akan menghadap ke sana pula. Okey, go. Belakang. Go. Up. Okey. Alright. Jadi ini adalah pergerakan yang biasa kerana sepanjang sesi latihan mereka akan buat benda ni tapi dengan impak yang lebih. Bila dengan impak yang lebih, maka serangan akan dibuat secara mengejut dan muscle otot akan disentak. Jadi dalam sesi pemanasan badan mereka akan buat benda ni supaya otak dapat signal bahawa anggota akan melakukan benda-benda ni tadi. Jadi otot dia akan bersedia. Dia tak terkejut lah. Dia tak akan terkejut. Sebab kita dah regangkan tadi. Betul. Bila dia dah panas, okey. Nak tengok demo yang lain lah. Boleh, cikgu. Okey. Kita masih ada masa. Ini juga adalah yang paling biasa dibuat. Paling biasa. Go. Angkat kaki kanan, letak atas bahu kanan. Ruslan buat. Okey, Ruslan angkat kaki. Oi, tingginya. Okey. Okey, ini juga biasa. Bila dia dah buat tadi, kita dah nampak dia dah berpeluh, kita dah check dia punya heart rate dah berada pada tempat sepatutnya dan baru kita buat macam ni. Dan baru dia buat. Okey, bend forward, down. Turun depan. Turun lagi. Okey. Kawan yang tu kena tahan lah, cikgu. Ya, dia kena tahan. Dia kena tahan. Okey, relax. Okey, relax. Okey, turun kaki. Okey, so ini biasa. Biasa dia akan bertukar lah. Sebelah sini buat dan sebelah sini buat. Okey. Sama. Okey. Jadi ini baru bahagian stretching tadi. Baru bahagian ini stretching. baru bahagian stretching dan ini baru 10% je. Lagi 90 macam mana, cikgu? Lagi 90 dia akan ada banyak lain-lain jurulatih. Macam saya kata tadi, dia akan pergi kepada apa fokus latihan hari tu. Kalau dia fokus pada kaki, dia akan banyakkan kepada sebelah situ. Baik. Okey, biasanya mereka akan bergerak dari tepi. So daripada sini sambil mereka berjalan. Okey, dia berjalan Okey, sambil dia berjalan dan dia akan go up. Okey, tukar kiri. Okey, go. Okey. Okey, ready? Sambil jalan angkat. Go up. Alright, go up. Alright. Okey, jangan tendang ni. Jangan tendang tepi. Okey. Putar balik tu. Sama. Okey, Dan biasanya kita akan tambah dengan dia punya stretching. Contoh, kalau hari tu kita nak ajar dia, kita nak buat latihan front kick contohnya. Front kick, Jadi biasanya pelatih akan daripada sini dia akan pergi sebab kita tahu bila front kick dia perlu regangkan bahagian peha dan juga betis dia. Kedua-dua belah kaki. Jadi biasanya dia akan buat, dia akan angkat dan dia turun, dia terus buat tegak. Okey, relax, bangun berdiri jalan. Okey, kiri pula. Benda yang sama. Okey. Dia akan regangkan balik. Ya, okey. Cuba. Okey, sedia? Okey, ready, go. Palm depan. Okey. Alright, go kiri. Alright. So sama dan dia akan pergi berpusing-pusing kepada teknik-teknik yang lain. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Ridwan dan juga kepada adik kita, adik Rusdan dan juga Amran. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Badan Uniform Didik TV KPM. Untuk hari ini kita belajar tentang Taekwondo bersama dengan Cikgu GTR. Okey, kita tadi dah tahu tentang bagaimana untuk buat aktiviti pemanasan badan. Dan kali ini kita akan beralih pula nak tahu bagaimana latihan pergerakan asas pula, Cikgu. Betul. Yelah, setiap aktiviti ni akan ada basic-basic dia kan. Mesti. Jadi untuk permulaannya macam mana, Cikgu? Baik. Dia sebenarnya apa yang kita buat hari ini, ini adalah model biasa. Mana kelas yang buat di sekolah. Maksudnya ini adalah program latihan yang digunakan secara menyeluruh di Malaysia. Dia tidak menyentuh kepada latihan-latihan spesifik
kepada pertandingan ataupun apa, ini adalah kelas biasa. Jadi apabila peringkat awal kita akan buat pemanasan badan lah sehingga pelajar bersedia. Biasanya tempoh latihan adalah antara 1 jam 30 minit hingga 2 jam. 1 jam 30 minit sehingga 2 jam. Hingga 2 jam. Jadi pemanasan badan akan ambil masa antara 30 hingga 40 minit untuk satu sesi. Kemudian daripada situ baru kita pergi kepada pergerakan asas. Sebenarnya yang pergerakan asas ini dimasukkan sebagai dua keadaan. Satu, ianya adalah sebahagian dari sesi pemanasan badan. Oh, okey. Okey, yang kedua ianya merupakan revision kepada senior. Biasanya kita akan buat asas ni kepada tali pinggang yang bawah-bawah, putih, kuning, hijau. Tapi bila dah dalam kelas kita akan ada campuran, ada yang dah jadi merah, ada yang dah tali pinggang hitam, Ada yang senior, ada yang junior. ada yang senior, ada yang junior. Jadi dia mesti kena ikut lah. Dia mesti kena ikut kerana ini akan jadi dia punya refreshment. Baik. Dia revise balik. Dia ulang akan kembali, ulang kaji. Dan biasanya untuk kes kelas yang mass, yang ramai, pergi kepada 30 ke 40 orang, biasanya kita akan divide kepada senior, akan ambil mungkin 5 atau 6 orang dalam kumpulan dia untuk dia bawa asas mengikut aras masing-masing. Oh, dia akan tolong ajar lah. Sebab kena ingat, dalam taekwondo kita bukan hanya belajar tumbuk dan tendang. Okey. Tapi kita juga mengajar mereka bagaimana untuk jadi ketua, leadership. Betul. Bagaimana untuk you memimpin. Dan sebagai orang yang berada di bawah, bagaimana you akan ikut arahan daripada orang yang atas. Macam yang pernah saya bagi tahu, bukan umur yang jadi ukuran tetapi grade tali pinggang. Betul tu. Okey. Jadi sebagai seorang murid yang macam saya ni tali pinggang putih cikgu, baru nak belajar dengan cikgu ni. Apa yang patut saya tahu? Perkara yang pertama, attitude. Ini benda yang paling penting. Dan saya kata tadi lah, baru kita jumpa, walaupun kadang-kadang datang senior tu mungkin dia baru umur 10 tahun. Kita ni dah jam 6 ni. Betul. Tapi kita baru daftar minggu lepas. Dia dah daripada umur 5 tahun belajar ni. Jadi dia dah dengan pumbak datang. Nak atau tak nak, suka atau tak suka, peraturannya begitu, tetap kena syarat conget. Saya kena jumpa bawa dia sebab tali pinggang dia pum dan kita tali pinggang putih. Macam tu. Jadi itu adalah perkara yang penting. Kalau tak, macam mana nanti? Sebab sini akan tunjuk, okey, semua orang lari. Dia rasa penat, tak nak lah ikut lawan. Tak nak lahap. Jadi ini yang tak tercapai objektif tu. Faham? Ini yang tak tercapai objektif tu. Okey, jadi dalam perlakuan yang dia buat, dia akan bagi arahan mengikut apa yang perlu dilakukan, dan biasanya senior akan tahu di manakah limitasi yang perlu dibuat dengan seliaan oleh jurulatih. Jadi dia akan, dalam bahasa Inggerisnya, lead the way. Lead the way. Kalau ketuanya salah, yang bawah pun salah lah cikgu. Maka di situlah fungsi guru sebagai mentor tadi. Betulkan keadaan terbalik. Akan betulkan keadaan itu. Okey, jadi ada banyak. Okay, jadi kita akan tengok antara latihan-latihan asas tu yang kita buat. Okay, mungkin kita boleh buat secara perlakuan lah. Kita buat satu persatu. Baik. Mana kita kena panggil murid kita ni? Oh, murid. Kita panggil macam murid biasa kita ni. Kita seru. Di manakah Rusdan dan Amran? Sila. Okey, kita nak belajar tentang beberapa pergerakan asas. Betul. Bersama mereka hari ini. Jadi, okey, mereka pun tali pinggang lebih tinggi daripada saya. Jadi, kena tunduk cikgu. Kena tunduk. Pusing, menghadap. Cakap apa cikgu tadi? Syarit. Syarit. Sungai. Sungai. Okey. Nak belajar apa ni? Sudah. Macam mana tu? Dia punya macam ni tu. Lain tu. Baik. Silakan cikgu. Mungkin sebab mentor dia ada tu. Betul. Cikgu dia ada. Dia biarkan dia cikgu dia. Okey, jadi pergerakan asas biasanya dia akan hasil daripada pergerakan asas yang betul lah. Kalau sebelum ni kita belajar tentang genggam, sekarang kita nak belajar untuk tumbuk dan tendang. Okey, kita akan guna dalam keadaan biasa. Okey, Syah. Okey, Syaruk. Okey, Coy. Baik, Jumir. Okey, jadi kita akan buat gerakan asas. Kita mula dengan tumbukan asas. Mereka akan buat dalam kedudukan statik. Okey, horse riding stand, single mid section punch. Okey, go up. Alright. Okey, 3. Baik, kemudian ini baru tumbuk. Biasanya 1, 2, 3. Okey, tumbuk. Kita terus jump pergi 3 kali. 3 kali. Okey, triple punch. Go. 1, 2, 3. Alright, kemudian kita pergi kepada asas seterusnya, tangkisan. Okey, RM maki, lower section block tangkis bawah. Okey, ingat starting point dan stopping point. Okey, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kalau macam ni biasa dah kena rotan dah ni. Kenapa cikgu? Sebab biasanya bila kita tukar pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat, kita akan mulakan dengan tangan kiri dulu. Tangan kiri dulu. Okey.
biasanya. Nampak. Jadi sini Ruslan kat sana dia dah nampak dah salah tangan dah dekat sini. Dia nampak. Lepas tu dia tengok je tadi. Ya, Dia biasanya kalau macam ni dalam kelas, okey turun 10. Biasanya. Biasa Itu biasa garang lah Cikgu Ridwan ni. Saya pun risau. Okey. Jadi dia akan buat sampai habis semua tangkisan asas tadi. Kemudian baru okey, paruh. Okey. Baik. Jadi ini adalah gerakan asas untuk tangan. Jadi secara tak langsung, kan saya kata tadi, dia termaktub dalam sebahagian daripada proses warming up. Jadi bila dia buat, segala muscle dia untuk bicep, tricep dia semua dah bersedia untuk pergerakan. Baru kita pergi kepada fasa yang seterusnya. Kita nak bermesra-mesra dengan kaki pula. Kita jumpa kaki pula sekarang ni. Okey. Jadi bila nak bermesra-mesra dengan kaki, kita akan mula buat asas bergerak. Dia akan buat benda yang sama tapi dalam fasa dia bergerak. Baik, Syah. Cerut. Cuy. Jumbi. Okey, dapat arahan. Tarik kaki kanan ke belakang. Okey. Kedudukan forward stand. Dan tangan kiri lower section block. Okey, go up. Hers. Okey. Dari sini gerak ke depan, dapat arahan, move forward. Punch. Okey, go. 1, Hers. 2. Hers. Okey, daripada sini bergerak ke belakang, lower section block, tarik kiri. Lower section block. Okey, go up. Hers. 2, Hers. 3. Hers. Cantik. Paling basic ni. Ini memang untuk putih, kuning buat macam ni. Kalau dia pergi lebih lagi, biasanya okey. Sekarang kita akan buat asas yang untuk grade lebih tinggi. Okey. Yang ini untuk grade yang macam mana cikgu? Tadi bilang yang putih kuning. Putih kuning, okey. Putih dan Kalau kuning. advance ni cikgu? Ni grade 9, 8, 7 biasanya. Okey, advance kita akan up sikit. Jadi daripada sini baru dia akan pergi tadi. Tadi kita dah bermesra-mesra dengan kaki, dia dah buat forward stand, dia dah buat up kubi, dia dah buat drip kubi. Okey, sekarang baru kita akan pergi untuk angkat ke atas. So, move forward. Dari sini move forward, front kick, punch. Okey, ready, go. 1. Front kick, punch. Okey. 2. Front kick, Punch. Okey. 3. Alright. Bila dekat atas sikit, dia dah jadi lain. Dia dah jadi counter attack. Jadi sekarang, bila dia gerak ke belakang, move backward, back stand. Okey, move backward, back stand. Jadi tarik kaki kiri ke belakang, back stand, lower section block. Kemudian tukar forward stand, reverse punch. Okey, ready. Go. 1. Block, punch. Okey. 2. reverse, Block, punch. Okey. Oh, faham? 3. Punch. Okey. Paruh. Okey, Syarif. Cuy. Cakap apa? Kamsahamnida. Nasib baik tak lupa. Itu adalah disiplin dia. Setiap kali habis perlakuan, cara conge. Kamsahamnida. Mesti cakap dengan siapa? Kalau sini ada kat depan, dia akan cakap. Sini ya. Kalau ada sir kat depan, cakap dengan sir. Mesti kena sebut. Yelah. Setiap kali. Itu disiplin. Itu dia. adab. Adab disiplin. Okey. Jadi bila dia dah buat asas ni tadi, okey, sekarang dia dah mula bermesra-mesra dengan kaki dia. Kaki dah, tangan pun Kaki dia sudah. dah boleh tendang. Sebenarnya bila dia buat stand tadi, perasan tak? Dia sama dengan keadaan kita warming up tadi. Dia dah mula buat macam ni. Betul? Dan dia dah mula bergerak. Bila dia tarik ke belakang, dia dah gerak macam ni. So masa dia dah mula stretch, juga dia dah mula bergerak. Okey. Jadi baru masa dia boleh bersedia untuk yang seterusnya. Betul, Maka cikgu. dah habis yang ini, dah habis yang ni, asas seterusnya tendangan. Okey. Boleh kita buat? Boleh. Baik. Boleh, okey. Baik, Syah. Nak belajar tentang tendangan dulu. Cerit. Coy. Okey, Jumbi. Okey, standing stand, guarding block, go up. Hers. Okey, move forward, front kick. Okey, ready, go. 1. Hers. Okey, 2. Hers. 3. Hers. Okey, sekarang buat slide back, turning kick, back leg kaki belakang, slide back. belakang, okey. Kaki belakang, turning kick. Okey, ready, go. 1. Mari. Slide back, tendang. Hers. Okey. 2. Hers. Okey. 3. 4. Hers. Alright. Jadi itu adalah saya. Okey, paruh. Okey, Syarif. Cuy.
Cakap apa? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bagus. Okey, itu adalah teknik yang baik untuk pergerakan asas. Betul. Sebab kita buat dua dalam satu, cikgu. Kita buat regangan satu dan kita juga nak revise balik kita punya pergerakan asas dalam masa yang sama. Okey, kita sekarang ni nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Rehat dulu. Nah, ya. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga kita ada Rusdan, Amran dan juga Cikgu GTR. Okey, nampaknya keempat-empat kita pun dah masuk ke studio sekarang ni. Betul. Untuk kita belajar tentang POMSE, Cikgu. POMSE. Okey, POMSE itu apa sebenarnya? POMSE itu apa? POMSE ni sebenarnya dia adalah satu set pergerakan yang kita realisasikan daripada pertarungan maya. Pertarungan maya. Dia adalah satu pertarungan maya, maksudnya kita dah setkan dekat dalam mind. Okey, ini adalah kita menyerang dan kita akan menangkis dan kita akan lakukan serangan balas dalam kita punya imajinasi. Okey. Dan kita buat secara fizikal. Wah, maksudnya cikgu, kita kena kumpulkan semua imajinasi dulu. Betul. Baru kita keluarkan langkah-langkah. Betul. Jadi kita dah buat, kalau kita tengok dalam taekwondo, kita ada semua sekali 18. 18, kita ada 18 POMSE, kita ada teguk. Kita ada teguk, kita ada koreo, kita ada kumgang, tebek, sipjin, jite, hansu, semua kita ada 9. Tapi macam tu ada 9, macam mana jadi 18 tu? Macam dua. Dekat tebek ada lagi 8. Okey. Dekat tebek minta maaf, dekat teguk ada 8. So dia ada teguk 1, teguk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian baru dia akan pergi koreo, kumgang, tebek dan seterusnya sampailah 9 dan black belt. Okey. Cikgu, maksudnya kalau ikut level tu, makin lama makin susah lah, cikgu. Dia akan makin susah, langkah yang makin panjang dan pertempuran mayanya lebih complicated. Lebih sulit. Lebih sulit. Baik, kita nak belajar tentang POMSE sekarang ni. Untuk sekarang lah, informasi tadi dengan putih, cikgu. Kita nak belajar yang keberapa ni? Baik, kita akan buat ada dua. Dalam sesi latihan POMSE ni dia ada dua. Satu adalah pengukuhan kepada asas. Yang asas biasanya dalam sesi latihan kita dah buat awal tadi, kita ada asas dia punya takisan, dia punya tendangan, dia punya tumbukan, dia punya tendangan asas. Jadi semua ni kita akan jadikan, dia kan ada tadi satu set. Betul. Dia akan jadikan dia satu set. Jadi untuk melakukan POMSE, segala perlakuan ini tadi mesti tepat. Mesti sharp dan dia mesti showing off power. Okey. Dia mesti menunjukkan kekuatan walaupun dia tumbuk angin, tapi dia sebagai imajinasi dia tadi, dia mesti buat seolah-olah keadaan itu sebenarnya berlaku. Macam ada musuh kat depan, cikgu. Betul. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat situ, biasanya dalam latihan POMSE dia akan buat pada pecahan. Selain daripada menghafal keseluruhan set dia tadi, tapi dia kena buat pecahan demi pecahan supaya ianya menjadi sempurna. Baik. Okey, contoh. Okey, shot. Okey, shoot. Cuit. Okey, jumbi. Okey, biasanya kita akan pecahkan. Okey, contoh. Kita tengok kepada teguk 3 contohnya. Okey, kita tengok teguk 3. Teguk 3 ni untuk tali pinggang hijau 1. Okey. Okey, dia akan kuning 1, teguk 1. Kuning 2, teguk 2. Hijau 1, teguk 3. Okey, jadi teguk 3 ni dia akan pecah kepada beberapa pergerakan. Biasanya kita akan buat pergerakan yang pertama dulu. Okey, kita tengok daripada sini yang buat. Mungkin Amran boleh jauh sikit. Okey, Rusdan boleh ke depan sikit. Okey. Okey, daripada sini. Okey. Teguk 3 by number. Okey, gerakan yang pertama dia akan mula dengan pusing ke kiri. Lower section block. Okey, go. Up. Alright, daripada sini standing stand. Okey. Kemudian dia akan pergi front kick, double punch. Tu. Okey, jadi ini adalah pergerakan dia, Irfan. Ya. Yeah. Jadi dalam sesi latihan dia bukan buat ni sampai habis, tak. Dia akan ulang balik. Jadi apa yang buat di sebelah kiri, dia akan buat di sebelah kanan. Oh, okey. Okey, baik, kita ulang. Go. 1 ke kanan. Kanan. 2 front kick, double punch. Okey. Biasanya kita tak akan ajar lagi langkah ke depan. Kita akan bagi dia perfect dekat sini dulu. Okey, paro. Okey. Start balik. Teguk 3 by number. Go. 1 2 front kick. Nampak. Kan dia dah mula lupa tu. Ada yang goyang tu. Okey. Ready, go. 1 ke kanan pula. Okey. Okey. 2. Okey. Paro.
Okey. Sekali lagi. Ready, go. 1. Kita ulang sampai sempurna. Okey. 2. Front kick, double punch. Okey. Go 1. Sama di belakang. 2. Okey, paruh. Okey. Untuk tali pinggang yang rendah, contohnya pelatih pada tali pinggang hijau. Okey. Biasanya kita akan fokus kepada dia menghafal keseluruhan set pergerakan tadi untuk dia nak ambil ujian lah. Tapi apabila pada tali pinggang yang lebih tinggi, kita akan ajar dia dengan kiraan. Contoh okey, contoh bila teguk tree tadi, bila dia pusing ke kiri, dia ada, kita nampak gerakan dia mudah kan, dia pusing kiri, lower section block. Sebenarnya dia ada 2 kiraan. 2 kiraan je. Jadi bila pelatih buat, bila bagi kiraan dia, okey, bila dia pusing, okey, Rusdan Amran tengok bila dia pusing ke kiri, kena tengok man. Okey, bila dia pusing, dia akan ada sebutan dia. Dia ada 2 iaitu ha. Ha. Jadi bila dapat, bila dia kata go 1, so pelatih akan pusing ke kiri, ha. Baru dia lepas. Jadi tadi adalah dalam Satu keadaan kiraan. dia perlahan dan dia gerakan. Kiraan tu berada dalam minda dia. Tapi dia akan sebut. Bila dia nak buat, dia sini Jumi. Okey. Go 1. Ha. Jadi itu adalah kiraan dia. Jadi tadi perlahan dia. Ha. Ha tu pam laju dan dia akan mati. Okey, yang tu perlahan-perlahan. Ya. sikit. Okey, untuk sini macam ni. Okey, kita ready. Kita cuba tengok. Baik. Okey, ikut Saksi, kiraan ya. Okey, Jumi. Okey, ready, go. Okey, tengok Bila kata 1, bila kata 2, baru ha. Okey, boleh Okey, ready, go. 1, starting point. Okey, ha. Okey, semula. Jumi balik. Okey, Ingat kena sebut lah. Okey, ready. Go. 1. Ha. Saya tak kira tu lagi. Semula. Bagi saya kira dulu. Jom balik. Kali ni turun 10 kata. Okey, ready? Okey. Go. 1. 2. Ha. Okay, tapi macam tak cukup kuat je saya. Tak cukup kuat. Macam tak semangat je. Semula. Lagi sekali. Okey, ready? Go. 1. 2. Okey. Cantik. Paruh. Okey, Syah. Cerut. Cakap apa? Sama-sama rasa. Baik. Jadi sebenarnya benda ni dia akan pergi 2 dalam 1. Satu, tu tadi, perseverance. Kalau tak, mungkin minggu depan dah tak datang latihan dah. Kenapa saya? Buat benda yang sama 1 jam. Aduh. Ulang-ulang je. Memang akan ulang sebab ini adalah sebahagian daripada latihan taekwondo untuk perseverance. Baik. Semangat tidak menyerahkanlah. Kita ulang sehingga sempurna. Sama macam kita belajar dalam kelas, buat matematik latihan sampai pandai. Ulang Betul. latihan, latih tubi. Sama je. Sama macam ni. Buat sehingga dia perfect. Sebab dalam pertandingan yang ini dikira dia ada dipanggil rhythm. Kita akan cerita dalam pertandingan fungsi nanti. Baik, terima kasih banyak Sir. Okey, kamsahamnida. Okey, Sir, kita nak dapatkan sedikit rumusan tentang topik kita secara menyeluruh hari ini. Silakan. Baik, dalam aktiviti taekwondo, dia ada sukan tempur dan dia ada seni bela diri. Biasanya dalam sesi yang berjalan, dia akan menggabungkan kedua-duanya dalam latihan yang dilaksanakan. Sebab tempoh latihan biasanya tak lama, 1.5 jam hingga 2 jam. Jadi dalam tempoh ini, kita terpaksa menggunakan kepandaian jurulatih yang ada untuk latih semua sekali. Betul. Dalam masa yang dibuat. Itu sebab kita gunakan dynamic stretching, warm up dan stretching dijalankan bersama. Latihan asas akan consist of kepada stretching. Latihan asas akan pergi kepada kemahiran teknik dan seterusnya. Latihan nilai dilakukan bila setiap aksi yang dibuat, setiap pergerakan fizikal diulang berkali-kali tanpa rasa jemu demi mencapai kesempurnaan. Baik, saya setuju sebab dalam latihan kita kena memaksimalkan semua sekali supaya kita lebih bersedia untuk pertempuran yang sebenar. Terima kasih lagi sekali kepada semua. Diharapkan jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi.
KPM